Oke ya. Baru berapa orang? Baru 14. Oke, tak apa saya salin dulu. Ini formula. Jangan silap lah, ini bukan soalan. Oke, jadi ada 4 formula lah. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, kita bagi lagi 1 minit peluang untuk kawan-kawan kita masuk. Oke, sebab baru ada 19 nih. Kalau ikut yang tadi 60. Jadi ini baru 20. Jadi ada lagi. Oke. Jadi tak apa, kita tunggu sekejap. Oke, jadi saya tulis soalan dulu lah.
Ah, ah. Okay, first kali soalan kita diminta ialah kuartal pertama. Okay, kuartal kedua kita sebut yang pendek lah, okay, medium. Okay, yang ketiga, okay. Okay. Ramai dah masuk. Modul baru dah keluar kan? Dah keluar lah. Tapi tak apa, siapa yang tak print lagi tak apa, nanti saya akan share screen itu. Okay, yang tu kita akan buat draft lah. Nanti saya akan share screen. Siapa tak print lagi pun tak apa. Okay, sekarang dah ada 44. Okay, tak apalah, kita mula dulu slow-slow. Okay, macam tadi juga kita akan mulakan dengan bacaan doa lah. Link dekat mana? Dekat ni, dekat yang group parent tu lah. Okay, dekat PDF. Macam tempat selalu lah yang kita ambil tu. Bawah tu ada modul. Kalau kamu bukan ada, kamu boleh balik pergi saudara. Duduk dekat situ. Tapi tengoklah sebab mungkin saya guna yang modul tu dalam screen ni apa tu? Screen je nanti, okay? Share screen. Wih, siapa pula tengok anime tak tusuk mic ni? Betul ya. Okey saya bagi link modul tu dekat sini. Tu. Kat tempat biasa saja. Okey Jadi kita tengok yang pertama dulu. Sekarang ni kita akan cari kuartal yang pertama. Okey, kuartal yang pertama tu, yang ini memang dah kita belajar dah masa kita dah jam 4 pun, siapa yang ingat. Okey. Mungkin ada yang dah tak ingat dah. Yang dah jam 4 pun kita dah belajar dah. Kuartal yang pertama ialah kalau daripada segi persen dia ialah 25. Jadi dia bersamaan dengan 1/4 lah. Okey, yang kedua median. Jadi kita kena cari tengah-tengah dia. Jadi tengah-tengah dia ialah 50%, 50%. Jadi last kali ialah yang ini 3/4 ataupun bersamaan dengan 75% lah.
Dan yang ini kalau dalam soalan tu dia tak bagi antara 1/4, 1/2 ataupun 3/4. Ini kita akan gantikan persentil tu dengan n ni. Contoh kalau 70, kita gantilah 70 dekat sini. Okey. Ambil yang bab 7. Okey, bab 7. Okey, bab 7 ada dua. Satu yang kita tengah guna ni, satu lagi yang kita akan guna. Okey, nanti saya akan letak dekat situ daripada chapter 1 sampai chapter akhir. Kalau saya sempat, saya akan buat nota sekali dekat situ. Okey. Cari yang bab 7. Okey, jadi yang ini tak ada lagi dalam modul. Yang ini pun kita akan cuba buat objek dulu secara dalam teori. Okey. Sebab dalam modul kita macam tak ada benda-benda ni. Okey, dia macam tak cukup lagi lah. Sebab itu modul tu belum ubah sesuai. Sebab saya buat rough saja, nanti akan ada cikgu lain pula tambah. Okey. Jadi kita akan tengok yang ni. Okey, kalau kita tengok saja tak faham, kita kena buat macam tadi. Jadi kalau kita tengok dekat sini, soalan dia ialah bina objek. Okey. Ataupun yang ni lah objek. Jadi tadi ada yang tanya, bila kita nak buat objek, bila kita nak buat histogram, bila kita nak buat poligon kekerapan ataupun frekuensi poligon. Jadi dekat sinilah base kepada soalan kita, base kepada maklumat yang dia bagi. Okey. Bab 7, betul, bab 7. Okey, jadi kita akan tengok yang ini. Jadi kuarter yang pertama, kuarter yang kedua, kuarter yang ketiga. Nak cari yang ini, dia akan bagi dekat kita ialah graf. Table. Jadual ni memang dia bagi, tak payah cari. Okey, saya akan buat table dia. Jadi kita dah masuk soalan SPM lah tadi. Yang ni pun soalan yang akan ada dalam SPM. Cuma kita tak tahu dia ada keluar yang mana. Sama ada histogram, poligon kekerapan ataupun objek. Okey Jadi, sekejap saya tengok lagi sekali group parent. Okey, tak ada. Ketik. Okey. Jadi kita tengok dekat sini. Kat sini ialah GSIM ataupun dalam KG lah GSIM. Okey, dalam bahasa Inggeris dia mass. Bawah ni ialah kekerapan, frekuensi. Okey, mass dia bagi antara 41 sampai 45. Ni 6, kekerapan dia 6. Okey, macam tak cukup lah. Sekejap, saya buat kecil sikit dah. Saya rasa tak cukup. Tulisan saya besar. Alamak, ini boleh nampak lagi kan? Last sekali kat sini. Ini 71 sampai 75. Okey Baik, macam tak nampak pun. 71 sampai 75. Okey, ini ialah 5. Okey, saya buat kotak sekejap.
Okey, nampak kan dalam kamera ini? Okey, cantik. Ini ialah tabel yang dia bagi. Dan dia minta kita isikan macam tadi juga. Okey. Yang ini semua dah tahu boleh padam tak yang ni? Boleh sebab saya nak guna ruang yang ni. Ini boleh hafal ya kalau first quarter 1/4. 1/4, okey, 1/4. Yang ini setengah, half. Okey, 1/2. Okey, half. Lepas tu quarter yang ketiga dia suku dah. Okey, 3/4. Ini n/100 darab yang sama, total frekuensi. Ini macam nota lah. Tak salin lagi. Oh, tengah salin. Okey, saya bagi 2 minit lah. Okey, 2 minit. Yang ni boleh je nanti. Tak apa salin dulu lah. Okey, 2 minit saya bagi. Okey, kena cergas lah. Sebab yang ni dah up to separuh masa yang kedua. Okey, kita ada lagi 2 jam 120 minit. Tapi yang ni dah kurang dah lah. Sebab kita dah, tadi kita start 8.15. Sekarang dah lebih daripada, sekarang dah 8.30 lah. Jadi 15 minit. Jadi ada 1 jam 45 minit lagi lah. Okey, relax saja, santai-santai saja kita buat macam tadi. Yang ini soalan SPM. Kita akan rasa lah nanti. Oi, kenapa senang sangat kan? Sebab kita buat step by step. Saya tunjuk step by step daripada fundamental, basic dia, asas dia sampailah yang ni tak ada lagi dalam modul. Yang ni pun saya buat sendiri sebab saya check dalam modul tak ada apa yang ni. Okey, sebab modul dia tengah upgrade. Kalau kita guna nanti banyak benda yang kita tertinggal lah. Jadi kita cuba buat yang luar daripada modul sikit, kita top up. Okey, siap tak lagi? Boleh je snap gambar dulu pun boleh. Dah siap Okey. Yang tak siap lagi pun tak apa. Nanti lepas ni boleh je tengok dalam buku teks ataupun buku rujukan ke, okey. Nanti kalau saya sempat saya tulis juga. Nanti saya bagi. Okey, ini saya padam. Baik, saya ambil gambar ni. Dia ada yang tak masuk kelas, tak dapat. Belum lagi. Okey, siap saya ambil gambar. Okey, ini. Siap, ini tak mat. Yang ni soalan. Okey, yang ni soalan yang kita akan buat nanti. Latihan dekat sebelah sini. Ini ialah soalannya. Okey, kita akan buat ke bawah lah. Ini kita akan ada mesh dia, isim. Tukar rapat. Okey, ini sempadan atas. Dengan kumulatif frekuensi.
ataupun bahasa Melayu dia frekuensi longgokan. Okey. Jadi dia akan bagi dekat sini mass dia 36 sampai 40, 41 sampai 45, 46 sampai 50, 51, 55, 56, 60, 61, 65, 66, 70, 71 sampai 75. 41, 42, 43. Okey ya. Ini dia bagi. Okey, frekuensi kita tengok dalam ni lah. Ni. Okey, kalau yang dalam ni 36 sampai 40. Okey, dia starting dia 41. Jadi memang kalau kita tengok balik, yang dalam ni memang starting tu dia set bagi jadi kosong. Sebab OGIF kita akan start daripada kosong. Jadi jangan pelik pula. Sebab starting dia 41 sampai 45. Tapi dalam table kita dia start pada 36 sampai 40. Okey? Jadi itu ialah sebab starting kita nanti kita OGIF kita wajib buat pada kosong. Dia akan naik atas lah. Okey, tak apa, nanti kita tengok macam mana dia jadi. Yang bina OGIF tu, yang soalan tadi kan. Ini soalan dia. Okey, frekuensi kat sini memang kosong. Saya guna warna biru lah. Frekuensi dia sifar ataupun kekerapan. Okey, 41 sampai 45 kita ada 6. Lepas tu 46 sampai 50 kita ada 9. Okey, lepas tu 13, 18, 15, 14, lepas tu 5. Okey, saya buat kotak lah. Senang nampak, nanti tersilap tengok. Okey ya. Tadi kita tengok dekat sini. Okey, sempadan atas. Ingat lagi tak tadi sebelum kita rehat tu sempadan atas? Sempadan atas kita ambil yang ini. Okey, yang ini kita akan ambil. Dia ada calculation dia kan tadi. Okey, kita ambil 40 tambah 41 per dengan 2. Jadi kita akan dapat ialah 40.5. Okey, dan seterusnya. Okey, tapi tak apa. Yang ni kita dah tahu dah cara kira dia. Jadi kita nak cepat. Nanti tak sempat. Jadi kita terus tulis jawapan lah. 5.5. 50.5. Okey, terus tulis jawapan saja. Okey, sebab kita semua dah tahu dah calculation dia macam mana. Saya cuma tulis ke atas saja. Okey, yang lain sama je. Okey, lepas tu kita ada ialah kumulatif frekuensi macam tadi juga. Okey, dekat sini sifar kosong sebab kosong. Okey, kosong tambah 6 kita akan dapat 6. 6
tambah 9, kita akan dapat 15. 15 tambah 13, kita akan dapat 28. 28 tambah 18, kita akan dapat 46. 46 tambah 15, kita akan dapat 61. 61 tambah 14, kita akan dapat 75. 75 tambah 5, kita akan dapat 80. Okey ya, ingat lagi ya. Ulang balik kekerapan. Okey. Zul tengok kat sini. Okey, sekejap. Ada soalan lain lagi tu. Saya tak perasan dia. Kalau kekerapan kalau dalam exam dia dah bagi awal atau tak? Okey, yang ini saja dia bagi. Yang ini. Okey, yang ini dia bagi. Yang ini kita kena buat sendiri. Ambil balik saja yang ni. Ni. Jadi yang dekat sini. Okey, selalunya dua ni dia bagilah. Ini patut yang ni kena cari sendiri dua ni. Sebab dia ada banyak markah kat sini. Mungkin kat sini setengah, ini setengah. Macam tu saja. Okey, kekerapan ni ada yang minta ulang balik. Oh, saya dengar bunyi ni, guru. Nak hujan. Sebab dekat tempat saya ni saya duduk tengah-tengah bangunan. Jadi saya pun tak tahu hujan ke tak. Oh, nak hujan baru. Okey, kira nak hujan lah tu, okey. Saya kalau duduk kat Putrajaya best. Sebab rumah saya atas sekali. Tingkat 26. Okey Jadi kita tengok ini. Okey, kosong dengan kosong. Okey, kosong dia akan jadi kosong. Okey, kosong tambah 6 akan jadi 6. Okey, 6 tambah 9 akan jadi 15. 15 tambah 13, kita akan dapat ini 28. 28 tambah 18, kita akan dapat 46. 46 tambah 15, kita akan dapat 61. 61 tambah 14, kita dapat 75. 75 tambah 5 dapat 80. Macam tu saja. Okey, frekuensi tonggokan dia akan tambah dengan ujung tu, totalkan kat sini. Okey Jadi kita tengok yang seterusnya pula. Okey, ini kita dah dapat dah. Okey, dah dapat dah. Oh, saya ambil gambar dulu. Nanti jadi macam tadi. Terpadam. Saya ambil gambar ni untuk kawan-kawan kita yang ada urusan sekolah lah. Okey Jadi saya akan padam dekat mana sebab ini soalan kita ni. Jadi kita akan cuba buat dekat. Okey semua ingat. Pertama sekali kita nak cari kuarter pertama median dengan kuarter ketiga. Lepas tu yang ke-60. Okey, saya padam yang ini. Sebab kita akan refer table yang ini saja. Okey, sekarang kita akan buat OGIF kita. Okey, sepatutnya dalam soalan dia akan bagilah paksi Y berapa, paksi X berapa. Okey, dalam ni dia tak bagi. Tak apa, kita cuba buat sendiri. Okey. Kita akan buat, kita tengok dekat sini dulu. Untuk kumulatif frekuensi, yang paling tinggi ialah 80. Okey. Jadi kekerapan ni nanti yang paksi Y tu yang menegak mestilah sampai 80. Jadi nanti kita akan cuba buat 10, 20, 30 dah sampailah 80. Okey. Untuk menegak. Untuk yang ini pula kita akan follow yang inilah. Okey.
40.5 sampai ya bawah sekali 75.5. Okey. Untuk yang paksi Y. Okey, jadi saya buat paksi dulu. Okey. Okey, sekejap. Saya tengok yang parent punya. Okey jadi kita sambung balik. Kalau jadual betul, graf salah dikira macam mana? Okey. Setiap yang ni dia ada markah dia. Okey, yang ini contoh dia minta kita cari yang ini. Okey, yang ini semua, yang ini yang semua ada markah dia. Kat graf dia markah asing pula. Pertama sekali dia akan tengok kita punya ni frekuensi dengan mass. Kalau terbalik confirm salah. Tapi kalau macam buat frekuensi yang ni mass sengatan yang salah tetap ada markah tapi dia tolaklah. Dia asing. Okey. Dia tak kalau buat saja dia tak akan dapat kosong. Kalau kita buat dia tetap akan ada markah. Okey, kalau kita buat sata kates ni pun dah dapat markah dah. Okey, dia tak akan jadi kosong terus. Kalau salah saja kosong tak. Bila kita plot pun yang tu pun dikira markah. Yang ni salin. Okey, yang ni macam latihan kita lah. Okey, yang ni saya bagi satu, nanti saya akan bagi satu soalan yang setara kita buat. Yang ni saya tunjuk dulu. Okey, jadi kat bawah tadi kita buat ialah kat atas juga. Okey, ni kosong sampai 80 kita ambil yang ini ialah frekuensi ni ialah kumulatif frekuensi, kekerapan lombokan. Ataupun kumulatif frekuensi. Okey. Jadi kita buat ni 10 20. Okey, nanti kita buat yang sebenar di atas kertas graf 24. Okey. Okey, kalau lebih buat lebih sikitlah, tak jadi masalah. Okey, yang ini pula kita akan tengok dekat sini. Okey, yang ini contohlah, kita follow yang ni teruslah selalunya, okey. Ni 40.5 45.5 50.5 60.5 65.5 70.5 last kali 75.5. Okey, dapat yang ini. Ogif kena ambil kekerapan longgokan. Kalau ogif kita kena ambil kekerapan longgokan. Okey. Setakat ni siapa ada problem? Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Tak ada. Okey, cantik. Baik. Okey. Tadi kita akan teruskan lagi. Okey, jadi kita akan plot lah. Saya guna dakwat merah lah. Plot. Okey, yang pertama sekali kita tengok dekat sini. Mana yang hijau? Okey, kita akan tengok nak plot kita ialah di sini.
dengan sini. Okey, dua tu saja. Yang ujung ni dengan sini. Okey. Tadi first kali tengok dekat sini. Okey, kosong dengan alamak silap lah. Sorry. Ni tak terlibat dekat sini. Dua ni saja. Okey. Yang ini dengan sini. Sorry siapa yang dah buat nota dah apa semua. Sana salah. Dua ni sini je. Sempadan atas dengan kekerapan longgokan. Okey. Cuma padam balik. Okey. Tadi kita tengok dekat sini. Okey, kosong 40.5 ni kosong. Jadi sinilah 40.5, lepas tu sebelah ni kosong. Okey, sekarang 45.5. 45.5 6 lebih kurang dekat sinilah. Okey, ini saya tak ada kertas gerak, saya anggarkan saja. Okey, lepas tu 50.5 15. Okey, 15 lebih kurang inilah di bawah pada 20. Okey, lepas tu 55.5 28. 28. Okey, lepas tu 60.5 46. Alamak, macam tersilap je ni. 40, 45, 50. 55 tertinggal. Alamak. Okey. Jadi 55 kita dekat 28. Lepas tu 60 kita dekat 46. Lebih kurang sini. Lepas tu 65 dekat 61. Tujuh puluh lima. Okay, last kali 75.5 dekat 80. Okey, ini kita dah dapat dah. Jadi kita akan plot dia lah. Okey, guna freehand saja. Kita akan dapat lebih kurang macam ni. Bagi kena semua titik. Okey, kita akan dapat macam ni. Cikgu, ini memang kena freehand ke cikgu yang freehand? Yang ini memang kena freehand. Ogif dia tak boleh jadi tegak. Bila tegak macam guna pembaris tu salah. Okey. Ini tak habis lagi. Sampai ogif dulu. Tadi soalan minta kita cari kuarter pertama, kuarter kedua, median, kuarter ketiga dan juga yang N tu sama dengan 60. Okey Setakat kita plot yang ini. Semua okey tak boleh pembaris. Jangan guna pembaris. Guna pembaris salah ni. Okey, cantik. Sebab dulu waktu saya first time saya lapor diri dekat PTIU. Masa tu saya PTIU Putrajaya tapi saya training dekat sini. Saya ikut seorang cikgu tu, Cikgu Umi, cikgu perempuan. Siapa yang buat tak lawa ni, dia koyak. Lepas tu kena buat balik. Saya pun masa tu tak hantarlah dekat dia sebab saya assist dia. Ada setengah saya akan buat juga. Tunjuk kat student. Tapi yang ni saya tak berani nanti kertas saya yang kena koyak. Sebab saya buat tak lawa. Cikgu Umi ada yang kat sini belajar juga kan dengan Cikgu Umi. Okey Jadi yang ini settle, tak ada soalan apa-apa.
Selepas tadi tanda plot macam mana? Oh, okey. Jadi kita tengok dekat sini. 40.5 kita akan tengok kekerapan longgokan dia kosong. Jadi 40.5 kosong. Jadi tandalah kat sini. Kita tengok dekat 45.5 pula. 45.5 6. Jadi kita tengok 6. Okey, kita tanda dekat sini. Yang ni tak nampak sangatlah sebab saya tak guna kertas graf. Yang ni cuma anggaran ni. Kalau 6 bawah pada 10, bawah sikit 6. Lepas tu tengok pula 50.5 15. Jadi 50.5 15. Jadi sampailah habis. Tak ada. Kita buat yang tadi saja. Link kehadiran yang tadi saja. Siapa yang tak sempat tulis tadi bagi tahu dekat saya. Nanti saya akan masukkan. Okey. Jadi tak ada soalan dah untuk yang objek ni. Oh, tak isi lagi. Siapa dia yang tak isi? Lokman. Okey, Lokman nanti saya tambah, okey? Okey, Lokman nanti saya tambah. Zulaika belum. Okey, Zulaika. Siapa lagi yang belum isi tadi kehadiran? Haris. Okey. Haris lagi. Ya. Saya tak dapat pula ini. Okey, tak apa. Kalau freehand tu kan buruk, tolak markah. Dia kena lawa-lawa lah nanti berlatih. Okey, sekejap. Siapa yang belum lagi, saya bagi link lagi sekali, tolong isi sekarang. Okey, sekejap saya bagi link. Okey, yang mana yang belum isi lagi, saya bagi dah dekat ruang komen ni. Okey, tolong isi sekarang. Okey, tu saya dah bagi dah. Okey, yang ni kena buat freehand, bagi sentuh semua. Okey, nanti berlatih. Okey, nanti beli kertas graf, buat soalan macam ni banyak-banyak. Nanti tangan jadi lembut lah. Okey, jadi sekarang kita nak buat kuartil pula. Macam mana? Okey, saya akan tunjuk. Okey, dah pukul 9 lah. Sebab kelas yang kedua ni selalunya kita akan rasa dia cepat berbanding kelas yang pertama. Okey, untuk yang kedua ni, kita nak tengok kuartil yang pertama sekali ialah kita nak tengok yang 1/4 tadi. Kuartil yang pertama. Jadi, satu formula dia ialah 1/4. Okey, ini kuartil pertama Q1. 1/4 darabkan total frekuensi. Okey, jadi total dia berapa? 80. Darabkan 80. Okey, tekan kalkulator dapat berapa yang ni? Dapat berapa? Dapat 20. Okey, Q1 kita, ni Q1 kuartil yang pertama. Kita dapat 20. Tak ada. Soalan ni bukan dalam modul. Soalan ni saya buat sendiri sebab saya cari dalam modul tak jumpa. Nanti kalau kita follow modul saja, yang ini kalau naik dalam exam rugilah. Saya top up dengan soalan dekat luar. Okey, dapat Q1 ni formula dia ialah 1/4 darab dengan total frekuensi ataupun jumlah frekuensi. Inilah jumlah dia 80. Jadi bila tekan kalkulator kita dapat 20. Okey, kita cari Q2 pula. Ini ialah median, tengah-tengah. Okey, yang ini kita akan dapat 1/2 half ni darabkan dengan 80, kita akan dapat ialah 40. Okey, Q3 kita akan dapat ialah Q3
sama dengan 3/4 darabkan dengan 80. Jadi kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 60. Okay, last kali. Okay, yang ini dia minta kita cari tadi. Dekat persentai 60. Okay, jadi formula dia ialah N per dengan 100 darabkan dengan total frekuensi, jadi 80. Dapatlah jawapan dia. Okey, N tadi dia bagi ialah 60. Okey, jadi N ni kita gantikan dengan 60. Jadi kita akan dapat 60 per 100 darab 80. Okey, tekan kalkulator, kita akan dapat ialah 48. Okey, 48. Okey. Okey ya. Jadi kita akan tengok macam mana kita nak buat. Kita dah dapat yang ni dah. Jadi susahlah sebenarnya kalau kita tengok yang ni. Sebab dia tak akan dapat tepat sangatlah. Sebab yang ni cuma kita buat sketch. Tapi tak apa, kita akan nampak juga. Yang N per 100 darab 80 tu untuk apa? Okey, yang itu dia akan minta Q1, Q2, Q3. Q1, Q2, Q3 tu memang kita akan ikut formula kita tadi lah. Dan satu lagi, dia akan bagi kuartal yang keberapa. N ni ialah yang keberapa. Contoh 60. Kita akan masuklah 60. Kalau dia bagi 70, gantilah 70. Ikut kepada soalan yang keempat. Okey. Macam mana dapat 60? 60 tadi ada dalam soalan. Okey, soalannya 1, 2, 3, 4. Yang keempat tu dia suruh cari kuartal yang ke-60. Kita follow kepada soalan. Dia bukannya fix. Okey jadi sekarang macam mana kita nak tengok dia? Okey, saya guna biru lah. Ini dah biru lah. Okey, saya guna yang hijau. Okey, kita tengok yang pertama sekali kita dapat berapa? 20 kan? Okey, 20. Kita pun ambil pembaris. Kali ni baru guna pembaris lah. Kenapa kuartal tu letak 80? Yang ini. Okey, yang ini bukan. Kalau kita tengok tadi kan kita ada tulis formula dia. Formula dia ialah 1/4 darabkan dengan total frekuensi ataupun jumlah kegerapan. Jumlah kegerapan tu ni 80 ni. Yang paling last sekali, inilah jumlah dia. Kalau dalam soalan tu 90, 90 lah. Kalau dalam soalan tu 100, 100 lah. Okey, dia follow kepada soalan. Okey Okey, jadi kita tengok yang pertama 20. Okey, kita tengok dekat sini 20. Ambil pembaris. Okey, buat garisan putus-putus sampai sini. Lepas tu turun ke bawah. Okey, yang ni kalau kertas graf kita nampaklah berapa yang ni kan. Yang ni sebab kita sketch saja. Okey, kalau jawapan betul dia kita akan dapat ialah 52.5. Tengok kat sini dapat berapa. Okey. Yang ni kita dapat 52.5. Okey, jadi nanti kita tulislah kat sini. Q1, mana Q1 kita tadi? Ni Q1 kan. Kita buat Q1 sama dengan 52.5. Ambil dekat sini. Okey, 20 garis sampai kena langgar garisan ni turun bawah. Jadi kita akan dapat Q1. Okey, Q2 dia 40. Jadi kita duduk dekat 40 garis putus sampai langgar dia turun bawah pula.
Okey, jadi kita akan dapat 59. Okey, 59. Jadi yang ini Q2 sama dengan 59.0. Okey, kita tengok yang Q3 pula, 3/4 80. Kat sinilah. Jadi kita jalan-jalan sampai sini, turun. Okey, contoh yang ini. Jawapan kalau kita guna kertas graf, kita akan dapat 60. Kertas graf kita akan dapat Q3 65. Okey, Q3 sama dengan 65. Okey, last kali yang 60 tu, ni 60. Tarik sampai kena sini, turun bawah. Okey, dia akan dapat 61. Okey. Yang ni kita ambil P, persentai dia dekat 60, kita akan dapat ialah ni kalau ikut graf kita, ini salah lah. Okey, dia akan duduk kat sini. Kita akan dapat 61. Sebab dia kekerapan longgokan yang terakhir. Okey. Jadi semua dapat tak yang ni? Yang ni cuma lari lah. Yang ni 70 lebih. Tiba-tiba jadi 61. Okey. Tak. Sebab yang ni saya tak guna kertas graf. Ulang balik dari awal boleh? Okey, boleh. Tak faham yang dekat bawah. Okey, saya ulang balik. Okey, jangan risau. Okey, tengok dekat sini. Pertama sekali, kita dapatkan data-data kita dalam jadual ni lah. Table ni. Okey, bila kita dah dapat dah, kita akan buat kita punya OGIF. Bentuk OGIF macam ni lah. Okey, guna freehand saja. Jangan guna pembaris. Okey. Jadi kita akan dapat ialah yang pertama sekali kita akan plot ini. Garisan ni. Okey, yang menegak ni kita akan, kalau OGIF kita akan guna kumulatif frekuensi ataupun kekerapan longgokan. Yang mana kita dapat pada sinilah. Okey. Untuk bawah pula kita akan follow ini. Sempadan atas ataupun upper boundary. Starting dia 40.5. Jadi starting dia 40.5. Lepas tu beza dia akan bagi dalam soalan lah. Okey, sengatan tu ataupun 2 cm kepada berapa dia akan bagi. Cuma yang ni latihan dia tak bagilah. Saya faham tapi cikgu ada tak notes untuk cara guna calculator tu. Okey, start daripada minggu depan, tengoklah. Saya harap saya dah stable lah untuk saya buat report card tu. Yang tu yang kalau saya tak buat report card tu, saya boleh buat banyak benda. Tapi saya kena habiskan yang tu dulu. Sebab memang saya nak ajar cara guna calculator. Sebab kita kena work smart, bukannya work hard. Okey, kita guna calculator, kita boleh dapat jawapan. Kalau macam jalan kira kita salah pun, kita ada jawapan yang betul. Jadi nanti pemeriksa tu kalau banyak-banyak sangat dia tengok jawapan, right lah. Nanti saya akan tunjuk untuk guna calculator. Okey, ada tapi saya tak sempat nak tunjuk lagi. Okey, sebab itulah yang ni pun bab 7 dah, kita ada bab 9 saja. Kita habiskan cepat-cepat. Lepas ni bab senang dah, kebarangkalian, probability. Habis yang tu, kita habis 14 mathematical reasoning. Lepas tu kita boleh ulang kaji, fokus kepada yang SPM saja dengan sikit-sikit yang form 4 punya. Okey. Jadi saya akan ulang balik macam mana kita nak dapatkan ini. Jadi dalam soalan kita, dia minta cari Q1, Q2, Q3 dan juga persental dekat 60. Okey, Q1 tadi siapa-siapa yang salin nota dia akan jadi 1/4 darab total frekuensi ataupun darab dengan jumlah frekuensi. Jadi kita ambil dekat bawah sekali 80. Jadi 1/4 darab 80
kita akan saya belum tunjuk lagi kan macam mana kita nak plot. Okey, sorry. Boleh ajar tingkatan 4 tapi kita bagi habis dulu. Okey, syllabus ni. Sebab yang form 4 tu selalu saya ajar masa kelas free tu. Untuk cover form 4 punya. Okey jadi kita tengok dekat sini. Okey. Pertama sekali kita nak plot kat mana kita akan guna dua ni saja. Sempadan atas dengan kumulatif frekuensi ataupun frekuensi longgokan. Dua ni saja. Okey. Jadi apa yang kita kena buat? Kita tengok. Starting dia 40.5, kegerapan longgokan dia kosong. Okey, kita tengok 40.5 kosong kat sini. Okey, tandalah kat bawah sekali. Okey, kosong koordinat dia. Lepas tu yang kedua pula 45.5 6. Jadi 45.5 tandalah dekat 6. Okey, lepas tu 50.5 15. Jadi kita tengok dekat 50.5 15 kat sini. Okey, plot dia. Okey, cross dia. Lepas tu 55.5 28. Okey, cari 55.5 28. Okey, cross lah kat sini. Lepas tu 60.5 46. 60.5 46. Okey, lebih kurang patutnya dekat sini lah. Okey. Sebab ini lari sikit. Sampailah habis. Sampailah 75.5 kat 80. Atas sekali. Okey. Okey, nanti saya tunjuk yang nak cari kuartil ni pula. Okey. Lepas tu bila kita dah plot dah semua, kita ambil freehand. Jadi kita ikut semua yang ada kita cross tu. Okey, kita akan dapat lebih kurang macam ni. Masa tu yang garis putus-putus tak ada lagi. Okey. Lepas tu soalan minta kita cari kuartil pertama. Okey, kuartil pertama 1/4 darabkan dengan total frekuensi. Jadi kita darablah 1/4 darab 80 kita akan dapat 20. Jadi kita cari dekat sini 20. Okey, sini. Garis putus-putus, ambil pembaris garis putus-putus sampai kena garisan. Kita kena garisan dekat sini. Lepas kena garisan dekat sini turun bawah pula. Okey, jumlah dia berapa? Yang itu ialah Q1 kita. Contoh dekat sini 52. Jadi tulislah 52.5. Sebab nanti kita boleh kira sebab kita guna kertas graf. Okey, dapat tak yang first ni? 52.5 ni dapat pada mana? 20 kena garisan turun 52.5 dekat sini. Okey, dapat Siapa yang blur lagi untuk yang first ni? Semua okey? Okey, lepas tu soalan yang kedua pula dia tanya ialah kuartil yang kedua. Kuartil yang kedua tu ialah median. Okey, formula dia ialah half, setengah. 1/2 darab total frekuensi, ini 80. Jadi kita akan dapat 40. Cari dekat sini 40, garis putus-putus sampai garisan ni turun bawah, kita akan dapat 59. Okey. Kenapa 52.2? Yang ni memang kalau kita guna kertas graf, dia akan kena dekat sini. Okey, first kali kita tengok 20. Kita dapat 20, garis putus-putus bagi kena garisan ogive kita. Dekat mana kena, kita akan turun bawah. Bila kita turun bawah, kita akan berhenti dekat sini. Dekat sini 50.2 kalau kita ada kertas graf lah. Nanti baca je nilai kat kertas graf tu, tulislah balik dekat sini. Lepas tu yang kedua pula, formula dia separuh, half. 1/2 darab 80. Jadi kita tekan kalkulator dapat 40. Cari dekat sini 40 pula, garis putus-putus sampai kena ogive kita. Dekat tempat yang kena turun bawah. Kat sini kita akan dapat 59. Okey, lepas tu yang ketiga pula, formula kita ialah 3/4 darab 80. Okey, 3/4 darab 80 kita akan dapat 60. Okey, kita akan dapat 60.
60 ni kita carilah kat mana. Okey, 60 kat sini, garis betul-betul sampai kena okif, turun bawah, kita akan dapat 65. Yang itulah kita dapat. Last kali, soalan yang keempat, dia bagi persentai dekat kita ialah 60. Jadi 60 kita kena guna formula ialah N per 100 darabkan dengan 80. Jadi N ni ialah soalan yang dia bagi. Kalau dia bagi 60, 60 lah. Ganti N ni dengan 60, tekan kalkulator kita akan dapat 48. Jadi carilah kat mana 48. Contohnya 48 dekat sini. Okey, 48 dekat sini. Jadi garis putus-putus kena sini, turun bawah. Okey, kita dapat 65. Okey, ini tak dapatlah 65 sebab tak guna kertas graf. Kalau kertas graf kita akan dapat. Okey, jelas tak lagi macam mana nak buat yang ni? Senang saja kan? Yang 1/2, 1/4 tu daripada formula yang tadi. Tadi senang saja, boleh skor. Terus dapat full mark dalam exam. Pemeriksa tu pun senang tanda. Oh, betul. Right saja. Bulat dekat full mark tu. Kalau salah dia kena pangkah lagi, kena kira pula. Jadi susah. Jadi kita tolong pemeriksa tu bagi senang kira. Okey saya snap gambar sekejap Okey, starting sini. Sini dah. Sini. Okey. Kalau yang N per 100 dalam 80 formula apa? Yang tu formula dia. Yang ni formula. Ni lah formula. N ni dia akan bagi. N ni dia akan bagi dalam soalan. Berapa N tu? Okey. Ini formula. N dia akan bagi dalam soalan. Contoh dia kata persentai sama dengan 65. Jadi N kita ialah 65 lah kat sini. Okey, Amirah dapat. Okey Okey, tak apalah. Sebab kan yang ni macam tough sangat. Saya bagi rehat 5 minit. Okey. Sekarang jam saya 9.17. Kita akan sambung balik 9.21. Siapa nak ke tandas? Boleh ke tandas. Q1 tu garis, lepas tu kena garis graf kan. Q1, Q2, Q3 persentai garis bagi kena okif turun ke bawah. Jadi kita akan dapat. Dalam exam buat graf kena pakai pensel. Dalam yang ni semua guna pensel. Garis ni guna pensel, okif guna pensel, yang plot ni guna pensel. Cuma yang ini saja. Nombor-nombor ni guna pen. Nak link kehadiran. Okey, sekarang waktu rehat Okey, boleh ke tandas dulu siapa nak ke tandas. Sekejap saya cari link kehadiran. Oh, cerita. Macam sekolah rendah juga. Semalam saya ganti Cikgu Azan, tu link kehadiran Malam saya ganti Cikgu Azan kelas Bahasa Melayu sebab dia tak sihat, dia baru cucuk vaksin. Jadi pertama kali lah saya mengajar Bahasa Melayu. Sebelum ni saya masuk juga kelas Bahasa Melayu, cuma bagi kertas budak-budak jawab. Semalam saya saja mengajar lah Bahasa Melayu. Nasiblah komen okey. Jadi cerita dulu Oh, dengar kelas sebelah. Saya memang selalu cakap macam selesa lah kalau saya cakap kuat tu. Kalau jawapan ni soalan bentuk macam mana? Kalau jawapan ni soalannya bentuk macam mana? Bentuk yang macam saya tulis awal-awal tadi. Okey, nak tambah nanti kita akan tengok soalan-soalan yang lebih kurang macam tu. Okey, jadi
Kena ingat lah. Sekarang ni 20K, 19K kes. Jadi kita pun tak pasti. Sama ada U-turn nanti tak boleh pergi sekolah ke apa waktu September nanti. Kita pun tak tahu lagi. Jadi kena bersedia lah untuk study secara online ni. Okey. Apa-apa pun kita cuba dapatkan keputusan yang paling baik lah. Saya akan cuba tunjukkan contoh-contoh yang mudah untuk student-student faham. Sekolah macam mana nanti? Nanti kita kena tunggu pengumuman lah. Kalau saya tiba-tiba dilantik jadi Menteri Pelajaran, bolehlah saya buat keputusan. Tiba-tiba saya jadi Perdana Menteri ke. Semua student diberi iPad seorang satu. Contoh kalau saya jadi. Sebab saya pernah bagi buku percuma, ni dalam tempoh rehat lagi sampai 9.21. Saya pernah bagi buku percuma dekat student-student dekat Universiti Malaysia Perlis. Masa tu saya Presiden Anak Kedah UNIMAP. Jadi saya kumpul buku yang mana orang buang apa semua tu, ada yang saya photostat. Buku tu kena ingat lah, buku engineering dia tak murah. Satu tu RM300. RM300 tu sangat-sangat besar. Ada yang macam kawan saya dekat USM, dia kos kesusasteraan. Buku teks dia beli RM15. Berbeza. Yang RM300 buku engineering tu cuma nak guna 10 muka surat dia daripada 300 muka surat. Lepas tu kena buka buku lain pula. Jadi saya kutip lah. Semua sekali saya minta anak-anak Kedah nampak buku je kutip, nanti kita bagi free. Lepas tu saya ada bajet sikit. Masa tu siapa student baru akan kena hujan lah sebab dia tak ada bumbung, tunggu bas. Jadi saya sedekahkan baju hujan yang RM1 tu. Ada orang kata, guna sekali dah terkoyak lah, ada yang setengah tu kan. Janji bagi. Orang nampak, dia ni bagi ni. Bukan saya lah, persatuan saya lah. Ada yang bagi payung. Payung mahal sikit lah. Payung tahan lama. Yang paling ganas saya pernah bergaduh dekat UNIMAP ialah dengan Johor lah. Sebab ada masa tu saya ada budak Kedah lah beritahu dekat saya, seorang budak Johor, dia datang ke UNIMAP, dia dapat belajar di Perlis, dia datang seorang-seorang je pada Johor. Mak dia lumpuh dekat rumah, ayah dia cuma kerja macam buat rumah dekat kampung. Jadi ayah dia tak ada duit lah nak hantar dia. Jadi dia naik bas seorang-seorang. Jadi dia masa tu tak dapat PTPTM lagi. Dia belanja sehari cuma RM2. Bayangkan sehari cuma RM2 boleh beli apa. Dekat Perlis tu RM2 tu okey lah boleh beli nasi. Tapi terlalu sikit sangat RM2 sebab dia tak mau minta duit dekat ayah dia. Jadi ada seorang budak Kedah ni dia jumpa saya, dia kata, abang ni ada kawan dia ni belanja RM2 saja sehari. Lepas tu saya jumpa lah budak tu. Budak tu dengan budak Kedah tu kan. Dia kos ICOM. ICOM ni dia macam maskom lah. Kewartawanan tu. Bila saya jumpa, saya tanya lah. Dia kata, mak dia lumpuh dekat rumah. Ayah dia pun kerja teruk. Dia tak mahu minta duit ke ayah dia. Jadi dia bertahan dengan duit yang ayah dia bagi sajalah sebelum tu. Berapa 200 je kot selama 6 bulan tu. Jadi saya masa tu saya bagi dululah RM50. Okey, buat belanja. Lepas tu saya belanja dia makan lah. Lepas tu saya bagi tahu lah dekat Persatuan Johor. Ni ada student Johor ni, apa tu, belanja RM2 saja sehari sebab Persatuan Johor dia dapat duit RM40,000 satu semester. Jadi saya bagi tahu, lepas tu tiba-tiba yang Persatuan Johor tu kata saya buat cerita, saya tipu je. Jadi bila dia kata saya tipu saja, lepas tu saya tunjuk bukti apa semua, lepas tu tiba-tiba adalah daripada pejabat wakil lah, Menteri Besar Johor call saya. Lepas tu dia marah-marah saya. Dia marah, saya marah lah dia balik. Okey, lepas tu saya diharamkan lah daripada universiti.
persatuan saya tu. Lepas tu yang Johor tak ramai pun. Johor dekat universiti tu ada 13,000, tapi yang ikut persatuan tu cuma 20 lebih je. 20 orang lebih. Sebab dia macam ambil kawan-kawan saya kan. Macam saya persatuan saya Sabah nak masuk, masuklah. Sarawak nak masuk, okey masuk. Jadi ramailah saya. Walaupun persatuan saya tak ada duit, kena berniaga baru dapat duit. Jadi budak tu tak puas hati, dia nak dia datang bilik saya ramai-ramai tu, dia sepak-sepak pintu lah. Dia sepak-sepak pintu, saya keluar. Masa tu saya pakai kain pelekat je. Lepas tu saya ingatkan yang taf-taf lah datang. Semua keding-keding kan. Terus saya ambil kepala seorang, sangkut kat bahu saya. Saya ketuk-ketuk, yang lain lari. Habislah seorang tu je saya dapat tangkap kan. Kalau dapat yang lain. Saya tak panggil lagi budak-budak Kedah. Lepas tu saya tanya dia, dia duduk kat bilik mana. Lepas tu baru saya panggil semua dalam Kedah, budak-budak Kedah. Tapi tak ramai lah, saya bawa 30 orang kan. Saya pergi pula bilik dia. Jadi dia minta maaf lah, menangis lah. Lepas tu unit keselamatan tangkap saya. Okey, unit keselamatan tu macam dekat sekolah dia macam polis bantuan lah, ataupun yang guard tu. Dia ada macam polis dia sendiri dekat universiti. Jadi yang tu lah pengalaman saya. Rusuhan. Bukannya saya yang cari gaduh, dia yang cari gaduh. Jadi yang itulah antara pengalaman saya. Yang tu yang saya buat rusuhan ramai-ramai lah. Selalu saya turun seorang je. Saya turun seorang ada 5 orang. Kalau 10 saya nyorok-nyorok dulu. Kalau 5 orang saya tengok ini bila makan ni. Saya turun seorang ni. Itu dululah. Sekarang ni dah insaf lah. Ada pensyarah saya kata, dulu bukan gangster lah. Tiba-tiba jadi mengajar ni. Sebab walaupun persatuan saya dulu orang anggap macam mafia lah. Tapi antara program yang saya buat dekat Unimed tu ialah tuition percuma untuk wang ulu. Jadi saya ambil mana crush saya, mana budak-budak Kedah. Jadi saya bayar, bukan bayar lah. Saya minta, okey tolong ajar sekejap budak-budak kampung buat tuition free. Jadi datanglah budak-budak kat situ. Jadi saya daripada situ saya dah dah buat dah program-program macam tu. Dia dapat bertahan 7 tahun. Jadi budak tu pada baby lagi sampai masuk sekolah. Sebab itulah kalau macam tuition ni, masa tu saya tak mengajar lah. Saya cuma uruskan duit. Sebab setiap kali ada student datang, saya akan bagi makan, bagi minum, bagi modul. Lepas tu ada kakak-kakak dengan abang-abang yang dekat universiti Unimed lah akan ajar budak-budak. Jadi selalu ada 70 ke 80 orang budak lah dalam satu-satu masa. Jadi saya kena dapatkan roti. Masa tu saya tak ada kereta lagi. Saya cuma ada motor saja masa tu. Jadi daripada kampus saya nak ke tempat tu 45 minit lah. Kalau cuaca elok. Kalau hujan akan jadi sejam lebih. Jadi kelas saya akan habis petang, contohnya waktu tu habis pukul 5. Pukul 5 saya kena hantarlah makanan. Sebab saya akan hantar roti lah untuk budak-budak tu makan. Kalau hujan lah, waktu tu saya belum ada kereta. Adalah kereta saya boleh pinjam dekat seorang tu, budak perempuan kawan saya, Nurul Huda Nadia. Tapi dia macam susah sikit lah. Kalau saya bergaduh dengan dia, dia tak mau bagilah pinjam kereta. Kalau mood dia okey lah. Jadi bila dia tak bagi pinjam kereta, saya terpaksa guna motor lah. 45 minit dengan ribut apa semua hantar roti tu. Memang basah lah. Lepas tu barulah. Ini kenapa tak bagi tahu lah nak hantar roti. Perempuan macam tu lah. Bila kita basah kan balik baru dia macam tu kan. Okey lah. Jadi kita akan sambung balik. Okey, untuk yang OKIF ni semua dapat dapat tak dapat ni? Senyap je ni. Okey, dapat. Okey. Jadi kita akan buat okey, jadi kita akan buat yang seterusnya, okey?
Nah, ni ada soalan tapi saya nak bagi pun tak best lah sebab tak ada kertas graf. Okey, kita akan tengok yang tajuk yang kedua pula. Okey, hari ni kita tak guna lagi lah yang kita punya apa tu? Modul ni. Sebab modul ni, mana ada modul saya tadi? Alamak. Okey, modul ni dia macam tak ada sepenuhnya. Buat plot pun saya tak jumpa ni. Okey, kita guna yang biasa ni dulu, okey? Sebab yang lepas pada probability yang tu memang saya buat betul-betul lah. Yang ini sebab saya tak sempat sangat nak buat. Yang first ni dapatlah buat. Tapi yang belakang-belakang tu macam tak best. Banyak benda yang tertinggal. Okey, kita guna yang sedia ada dululah. Yang sumber-sumber luar dulu. Jadi kita faham. Nanti bila kita ulang balik, saya akan dalam modul ni nanti kita akan pilih satu, kita buat quiz. Okey. Jadi kita akan tengok yang seterusnya. Okey, OGIF habis OGIF tu 7.1. Sekarang kita masuk 7.2 iaitu measure of diffusion. Okey, yang ini sukatan serakan. Okey. Yang ni ambil gambar lagi ya. Lupa pula. Okey, dah ambil dah. Okey, saya padam yang sebelah sini dulu. Yang ni pun kita akan tengok banyak melibatkan formula. Tapi formula ni nampak macam susah, panjang. Tengok-tengok pendek saja. Okey. Sekejap saya padam dulu. Okey, jadi kita akan tengok measure sukatan serakan. Okey, jadi dalam subtopik yang barulah. Okey, 7.2. Sukatan serakan. Okey, yang ini ialah measure of dispersion. Okey Jadi dalam ni kita nak tahu tentang apa? Okey, kita buat nota sikit. Nanti saya akan bagi soalan base kepada nota ni. Paling best kalau saya boleh bagi soalan berkaitan dengan OGIF lah. Tapi nanti ada pula yang kalau sketch ni tak dapat jawapan pula. Kalau ada kertas graf baru best. Okey, tak apa, kita cuba buat yang ini dulu. Okey, kita salin dulu nota. Kalau range ataupun julat, ingat lagi tak macam mana nak cari? Julat ataupun bahasa Inggeris dia range. Siapa ingat? Yang ni darjah 4 ni. Saya ajar juga yang year 5. Jadi dalam form 4 pun benda ni dah ada. Tak ingat? Alamak. Okey, ada yang ingat juga. Okey. Yang ini senang je. Saya tulis yang bahasa paling mudah lah, okey. Paling besar tolak yang paling kecil. Okey, dia macam ni. Dia guna midpoint Nah, yang ni lah. Nanti terlupa lah. Okey. Okey, yang bawah ni bahasa Inggeris.
Okey, boleh nampak yang saya tulis ni. Nilai terbesar tolak nilai terkecil pun sama juga. Maksimum tolak minimum pun sama juga. Cuma kadang-kadang range ni bila kita buat dalam board plot, kita akan guna midpoint, titik tengah. Okey, kalau dalam keadaan biasa kita akan ambil yang paling besar tolak yang paling kecil. Okey, lepas tu kita tengok julat antara kuartil. Okey. Ni julat, dia ada pula julat antara kuartil. Siapa yang follow yang kelas percuma saya yang form 4 tu mesti dia ingat lagi yang ni. Okey, ataupun interquarterage. Okey, kita tengok formula dia macam mana. Formula dia ialah senang je. Q3 tolak Q1. Senang saja nak ingat. Okey, lepas tu kita akan tengok ialah variant. Variant ni lah yang nanti kita tengok. Nampak macam susah. Tapi yang ni kita cuma guna variant yang terkumpul saja. Jadi kita guna satu saja. Tapi kalau yang dalam Mark Form 4, sukatan data serakan tak terkumpul. Yang Form 5 punya terkumpul. Yang tak terkumpul kita ada dua variant. Satu yang kita deal dengan frekuensi, satu lagi yang kita dealkan dengan N. Okey, nanti kita akan ulang kaji lah, kita fokus yang Form 5 dulu. Okey, yang ini kita ada variant. Okey, ni bahasa Melayu ni sebelah ni bahasa Inggeris. Okey, simbol variant macam ni. Ini kuasa 2 sama dengan jumlahan fx kuasa 2. Nanti kita tengok fx ni apa dia? Perkan dengan jumlahan frekuensi f. Okey. Tolakkan dengan x bar kuasa 2. Okey, yang ini ialah variant. Jadi sekejap saya buat kotak lah. Nanti terkeliru pula. Okey, yang ni range ataupun julat. Yang ni julat antara kuartil. Ini variant. Okey, lepas tu kita tengok ialah sisihan piawai ataupun standard deviation. Okey, ada di run. Okey. Ni macam kecil lah, saya tulis kat sini lah. Okey, ni dia sama juga. Dia sama macam simbol ni juga, cuma dia tak ada kuasa 2. Okey, simbol ni sama dengan, tulis balik yang ini. Fx kuasa 2 per dengan jumlahan f tolak x bar kuasa 2. Ini juga. Cuma kita tambah square root. Punca kuasa 2. Cuba tu tambah punca kuasa 2 saja. Ni sama, tapi bila yang ini sebabkan 2 ni pindah, dia akan jadi square root. Punca kuasa 2. Okey, yang ni formula dia. Yang ni asing lah. Okey. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4. 4 benda saja yang kita tengok. Okey, sebelum tu x ni apa? Okey, x ni ialah titik tengah. Midpoint. Nanti kita akan tengoklah bila kita buat
Min tak ada. Min min tu ya. Okey, min tu kita akan jumpa dekat yang ni buat plot dia tak ada min. Okey, untuk min tu kita akan jumpa dekat silibus form 4. Okey. Kita akan cari jumlahan. Yang ni lah min saya rasa. X bar ni lah min. Okey, tak apa, nanti kita tengok masa kita buat calculation tu. Masa ni kita macam tak nampak lagi kan sebab ni macam cerita-cerita matematik, dia tak sama macam subjek sejarah. Macam sejarah kita cerita saja kan. Lepas tu kita ingat. Jadi matematik kita kena buat. Okey, sekejap saya ambil gambar. Okey, saya padam yang OIF ni, kita cuba buat soalan satu kat sini. Mungkin ada yang dah mengantuk dah. Ada yang mungkin yang first time kelas yang panjang macam ni, 4 jam. Tapi tak apa, nanti biasalah, okey. Mungkin first time, tapi ada juga yang first time, tapi segar kan. Okey ya. Okey, jadi kita tengok contoh satu soalan. Race senang sangat lah. Okey, tak apalah kita tengok juga walaupun senang. Okey. Jadi saya tulis soalan dia. Dia bagi satu data, yang ni tak bagi latihan lah sebab senang. Okey, dia bagi dekat sini tinggi. Saya tak guna bahasa Inggeris saya, yang ni satu saja. Tinggi cm. Okey, tinggi dia bagi 120 sampai 129. Okey, ini kekerapan ataupun frekuensi bahasa Inggeris. Okey, tulis ini dulu lah. 130 sampai 139. 140 sampai 149. 150 sampai 159. 160 69 jelas sekali 170 179. Ni kita akan dapat 2 5 11 18 14 dan juga 3. Okey, saya buat kotak. Okey, siap. Saya cek Bishop. Okey, ini data yang kita ada. Tengok cerita sambil belajar. Okey, jadi kita tengok ini. Macam mana kita, kalau soalan dia ialah cari julat. Okey, julat. Ataupun range. Macam mana? Okey, kita tengok balik yang formula kita. Titik tengah kelas tertinggi tolakkan dengan titik tengah kelas terendah. Jadi yang tertinggi dekat sini. Tertinggi dekat sini, terendah dekat sini. Jadi kita akan buat ambil yang tertinggi, titik tengah kan. Jadi 170 tambah 179 perkan dengan 2 tolakkan dengan yang terendah 120 tambah 129 perkan dengan 2. Jadi kita akan dapatlah nanti X tu titik tengah apa? X. Yang ni.
Yang ni nanti okey tak apa, nanti kita akan sampai. Okey, sekarang kita tengok yang julat dulu. Contoh untuk julat dulu. Okey. Di yang ini kita akan dapat macam ni lah. 170 tambah 179 per 2 kita akan dapat ialah 174.5. Okey, tolakkan dengan yang ni pula, tekan kalkulator. Yang ini kita akan dapat 124.5. Okey, jadi kita akan dapat julat dia ialah 50 cm. Okey, ada apa-apa soalan tak untuk yang first ni? Ni, julat. Ni, ya calculation dia. Okey ya semua? Okey, sekejap saya tengok bateri saya. Okey, ada lagi. Jadi senang saja julat. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Yang ni tak payah bagi latihan lah. Okey. Tengok contoh pun dah tahu lah. Nanti soalan yang sama juga. Okey, jadi yang ini saya snap gambar. Saya tak mau, saya nak biar yang ni dulu. Okey, untuk kita refer. Simbol apa dekat variant tu? Simbol apa dekat variant? Yang ini. Yang ini saya terlupa. Dia ada nama dia. Row kot. Okey, row macam tu. Nanti saya cari balik. Siapa yang ambil engineering, yang ini akan jumpa banyak lah. Okey, dia kena ambil yang ni, lepas tu kamerkan yang admit tu. Okey, kita kena buat pengamiran. Ada togel-togel tu. Kalau dekat sekolah kita kamirkan sekali. Dekat universiti kita kamirkan 3 kali. Saya pun tak tahu. Jadi apa lepas kamirkan 3 kali. Kadang-kadang pensyarah sendiri pun tak tahu jadi apa. Tapi dia yang buat soalan. Okey, jadi saya padam yang ini. Ambil gambar tadi. Okey, ini belum. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Kalau kita nak cari julat antara kuartil. Okey, yang ini dia bagi dalam bentuk ogive. Jadi susah jugalah saya nak tunjuk. Okey, tak apa, saya tunjuk secara ni lah. Secara teori saja. Okey. Okey ya. Jadi kita akan ada satu ogive macam ni. Ni saya cuma lukis je lah. Dia tak tepat pun. Mana biru tadi? Okey, contohlah kita ada satu ogive macam ni. Jadi kita nak cari julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil ataupun interquartile range. Okey, ingat balik, tengok formula dia ialah Q3 tolak Q2. Okey. Jadi Q3 tolak Q2 ni kita carilah. Okey, siapa ingat lagi? Q1 apa formula dia? Q1 apa formula dia? 1/4 darab dengan jumlah kekerapan. Okey, 1/4 darabkan dengan jumlah kekerapan.
Okey, yang ini ialah total dia 60 lah, kita darabkan dengan 60, kita akan dapat ini ialah 22.5. 22.5. Okey, kita cari Q3 pula sebab Q3 tolak Q1. Q3 kita akan dapat sama dengan 3/4 darabkan dengan total frekuensi ataupun jumlah kekerapan 60. Jadi kita akan dapat ialah bila kita tekan kalkulator kita akan dapat 36.5. 45. Oh, ni 15. Ini 15. Yang ini 45. Okey Jadi macam mana kita nak dapat Q1 ni? Jadi kita akan buat macam ni. Macam tadi juga masa kita buat OGIF tu. Okey. 15. Cari 15. Contoh kat sini lah tengah-tengah. Okey, bagi titik ni putus-putus sampai dekat garisan OGIF ni turun. Contoh dekat sini. Yang kalau kita tengok jawapan kat sini ialah 22.5. Okey, contohlah katakan ini ialah 22.5. Okey, kita cari yang ini pula. Ini kita akan dapat 45. Tengok kat 45 garis putus-putus sampai kena OGIF kita. Turun bawah. Contoh kat sini kita dapat 36.5. Okey, formula kita Q3 tolak Q1. Jadi Q3 kita 36.5 tolakkan dengan 22.5. Jadi kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 14. Inilah jawapan kita, interquartile ataupun julat antara kuartil. Okey, dapat yang ini? Siapa yang tak faham lagi yang ini? Bagi tahu. Saya ulang balik. Semua okey Okey, dapat, cantik. Okay, kalau tak okey jangan malu tak, terus bagi tahu. Nanti saya akan ulang balik. Semua okey, cantiklah. Ulang balik. Okey. Jadi pertama sekali kita nak cari Q1 dengan Q3. Jadi Q1 ni ialah inilah formula dia, 1/4 darab dengan total frekuensi. Total dia ambil yang atas sekali 60. Jadi kita darabkan 60 kita dapat 15. Okey, kita tengok dekat 15 garis sampai OGIF turun bawah kita akan dapat 22.5. Okey, jadi tak dapat tepatlah sebab tak guna kertas graf. Yang Q3 pula formula dia 3/4 darabkan dengan total frekuensi ataupun jumlah frekuensi 60 didarab kita akan dapat 45. Tengok dekat 45 garis putus-putus sampai kena OGIF turun bawah kita akan dapat 36.5. Jadi ambil Q3 ni sama dengan 36.5 tolakkan Q1 ni sama dengan 22.5. Jadi 36.5 tolak 22.5 kita akan dapat 14. Okey, dapat dia dapat tak? Yang inilah julat antara kuartil. Dia dapat Kenapa 3/4? Memang dalam formula dia 3/4. Okey. Yang tadi tengok balik formula dekat OGIF tadi. Kalau Q3 formula dia 3/4 darab total frekuensi, jumlah frekuensi. Jumlah dia ambil yang paling tinggi. Okey. Nanti refer balik nota yang saya tulis tadi. Okey. Kalau ada apa-apa tak faham juga nanti snap gambar hantar dekat saya. Walaupun ramai lagi yang kerja sekolah yang hantar dekat saya tak sempat nak tengok lagi. Okey jadi yang ini semua settle. Alamak, terlindung. Ini semua settle. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kalau kita tengok dalam formula kita ni kita nak cari variant. Variant. Macam mana nak cari variant? Okey, variant ni kita cuba buat quiz nanti. Okey, soalan variant.
Alamak, variant panjang pula. Sekarang ni pukul berapa? 9.53. Okey. Jadi variant ni panjang lah. Saya tak sempat. Okey. Minggu depan macam ni. Minggu depan boleh, tapi nanti tak sempat lah saya nak terangkan. Okey, macam ni. Minggu depan kita akan buat yang masuk dalam, yang ni minggu depan lah, bukannya esok lah. Jangan tersilap pula, nanti parent marah. Kata print banyak sangat. Okey, minggu depan nanti masuk dekat saya punya link tu. Lepas tu dia akan ada bab 7 sambungan. Bab 7 sambungan, cuma print yang itu saja. Okey? Cuma print yang itu saja. Kita akan buat balik semua ni. Sebab dekat situ ada kertas graf. Kita akan buat objek, kita akan buat semua ni lah. Praktis balik bagi kelas hari Khamis. 2 jam. 2 jam tu settle. 4 jam yang seterusnya macam hari Sabtu ni juga, minggu depan kita akan buat tajuk probability ataupun kebarangkalian. Okey jadi mudah. Okey, yang ini saya rasa saya akan tunjuk nantilah. Sebab dia ada cara dia, kalau tersilap habis dalam exam. Sebab senang je nak dapat markah ni. Okey. Sekarang kita akan tengok satu soalan. Graf yang kat belakang tu graf ogif ke? Yang ni ogif. Okey. Sekarang saya akan bagi soalan quiz. Okey, boleh Ready ya? Soalan quiz ni kena salin, tapi tak banyak, kena salin. Nanti buat calculation dia. Okey, macam biasa nanti WhatsApp dekat saya. Siapa yang first time? Okey, sekejap saya snap gambar dulu. Nanti saya bagi tahu. Yang banyak pun tak apa, suka. Bukan, nanti tak sempat nak terang. Okey. Ainan Tasnim send you fresh request. Ainan Tasnim ni dulu dekat Unimap lah, dia artis. Boleh search lah. Sekarang ni dah tak famous lah. Jadi kenapa dia send request kat saya? Friend request. Okey, jadi saya ambil gambar. Okey jadi saya akan padam yang ni. Okey, untuk buat soalan quiz. Memang artis pun, tapi kalau tengok dalam TV macam lawa je, tapi kalau dia tak make up, dia beli makanan apa, saya pun tak kenal. Dia pula kenal saya. Yang ni yang belasah orang, dia pula kenal saya. Saya tak kenal dia pun. Okey, tengok soalan quiz. Ya, saya cari yang pendek-pendek ya. Kesianan nanti kena salin banyak pula. Semua kena guna kertas graf ni. Okay, relax. Ada lagi buku lain. Nasib saya banyak buku. Okey. Saya bagi yang ini, soalan dia ialah lengkapkan jadual saya. Okey. Lengkapkan jadual.
Cari soalan yang banyak sikit lah. Sebab ini pendek sangat. Okey, semua salin yang ini. Okey, maka ambil soalan yang tadilah yang kita buat tu. Pak, saya berkesian ke nak bagi yang panjang-panjang. Okey. Selang kelas had bawah, lower limit. Had atas upper limit. Midpoint. Okey, ni titik tengah. Point. Sempadan bawah. Ataupun lower boundary lah. Okey, sempadan atas sempadan atas apa? Upper boundary. Okay, last kali ialah saiz selang kelas. Okay, ini. Okay, saya petakkan. Jadi yang tadi saja, cuma number dia lah lain. Nak satu ke dua soalan? Satu. Ada yang nak dua juga ni. Ramai majoriti satu. Oh, ada 5, nak 5 soalan. Oh, sate. Oh, satu tapi tersilap tulis. Jadi sate, typo. Okey, satulah. Okey, saya bagi satu. Okey, jadi kita akan tengok yang ini. Okey, selang kelas ni saya bagi 230 sampai 250. Yang ni tadi kita dah buat dah. Kalau titik bawah, had bawah ni apa dia? Okey, cuma penuhkan kotak-kotak ni. Lepas tu hantar dekat saya macam biasalah. Okey, yang mana yang baru nanti buat yang ni, snap gambar dan hantar dekat saya dekat nombor ni. 018 4656786. Okey. Bagi yang baru first time hantar, okey, nanti bagi nama penuh sekali sebab nanti saya nak key in dalam markah tu. Kalau tak bagi tahu nama, saya tak kenal. Okey, 01846566786. Okey ini soalan kuis. Okey, salin dulu soalan kuis ni.
Okey, memang strategi saya tengah fikirkan saya nak habiskan kelas, bukan habiskan kelas pula. Habiskan silibus secepat yang boleh. Lepas tu kita akan tumpu kepada yang examnya dengan yang form 4. Sebab form 4 pun ramai yang belajar online. Jadi ada problem lah. Jadi kita kena refresh balik sebelum SPM. Okey. Minggu depan hari Khamis tu nanti saya bagi tahu balik dalam grup tu, cuma ambil yang sambungan. Okey, saya dah tulis dah bab 7 sambungan. Ambil yang itu saja print. Okey, boleh kan kuis ni? Ingat lagi kan yang kita buat tadi? Yang ni saja. Sebab kebanyakan yang ni kita kena guna kertas graf. Kita nak buat frekuensi poligon, histogram dengan OGIF. Tapi agak terbatas lah kalau kita buat secara online. Tapi tak apa, nanti saya akan set up kamera saya, halau ke kertas tu saya akan demo. Itu minggu depan lah. Saya kena ready dulu yang tu. Okey Jadi senang ke susah sepanjang kita buat latihan hari ni? Tak ada jawapan. Senang. Okey, senang kalau kita follow daripada awal lah. Kalau kita senang daripada awal. Kalau kita tak tahu yang fundamental, yang basic, yang asas dia tu, kita buat kat tengah-tengah terus, nanti dia akan jadi problem lah. Sebab yang kita buat soalan-soalan tadi pun dia separuh daripada SPM yang sebenar. Tak susah pun. Ada yang dah hantar lah. Okey. Bagi siapa yang ada problem untuk hantar, nanti WhatsApp juga kat saya bagi tahu kan. Nanti kalau saya key in, kalau parent tanya, bolehlah saya bagi tahu. Ada yang dah hantar lah. Okey. Sebab first time agak susah tengah refresh balik. Okey, biasalah. Semua yang kawan-kawan dalam ni pun first time juga jumpa yang ni. Okey. Tak apa, kita semua sama je level. Sebab saya kebanyakan dalam silibus kita dekat sekolah tu tahun ni ialah kali pertama lah guna buku teks ni. Jadi cikgu-cikgu dekat sekolah tu pun sebenarnya dia first time juga jumpa. Jadi ada cikgu tu first time. Macam saya ada jumpa dekat universiti. Kat sekolah saya tak jumpa. Jadi saya ajar balik dekat sini. Jadi saya mungkin second time saya jumpa ada cikgu dekat sekolah. Kalau dia tak belajar contoh project management. Dia tak jumpa lah yang bab tingkatan 4 tu. Teori dalam rangkaian graf. Ini dia tak jumpa. Dia pun first time juga. Okey jadi siapa yang apa tu tak isi lagi ada tak? Kehadiran. Semua dah isi Okey. Jadi nanti kita akan standby untuk SPM sebenar. Saya ada dah kertas tu banyak, cuma saya nak olahkan jadi dalam modul. Yang tu yang tak sempat. Sebab saya tak ada cuti. Cuti saya ada juga, tapi saya buat kelas one-to-one pula. Okey cuma tulisan saya lah. Jadi buruk lah.
Kalau tengok dalam laptop ni tak faham. Okay, sebab dia terbalik tu. Okay, tak apa. Kita cuba buat yang terbaik. Kita ready yang terbaik untuk SPM ni. Kita bagi keputusan yang paling positif yang boleh kita dapat lah. Okay, ada apa-apa soalan tak? Tak ada? Semua okey? Senang saja. Bila kelas dia berapa? Ada typo ke apa tu? Tak payah buat graf, okey, cuma penuhkan table saja. Bilangan kelas, saya ingatkan bil kelas. Bilangan kelas dia ialah guna formula ni. Sekejap. Yang ni ke apa? Bukan. Varian dan sisihan piawai tu dekat exam tak bagi. Formula dia bagi. Okey, sisihan piawai dengan varian. Mana? Bilangan kelas tu apa? Yang ni Saiz selang kelas, bukan? Graf tak perlu. Saiz bilangan kelas tu macam mana? Lupa. Okey, saiz. Ambil sempadan atas, tolak dengan sempadan bawah, dapatlah. Okey. Sempadan atas, tolak sempadan bawah. Dapat jawapan. Untuk saiz selang kelas. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak sebelum kita tamatkan kelas? Tak ada soalan Okey, kalau tak ada soalan, dah salin dah quiz ni. Okey, saya bagi awal 5 minit lah untuk rehat. Esok ada lagi kelas, siapa yang ada kelas, yang lain boleh rehat lah. Sebab ini dah 4 jam dah kan, dah tepu dah. Masuk formula variant, ada. Formula tu memang dia akan bagi. Tapi kita ingat je macam mana kita nak guna dia. Okey. Okey. Jadi kita jumpa lagi hari Khamis nanti, okey? Kalau ada apa-apa kerja sekolah tak faham ke, snap gambar, WhatsApp dekat saya. Okey, kalau dah tak ada apa-apa dah, kita boleh left dulu. Okey? Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey.